Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 6 September bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kerajaan berhasrat menjadikan Bandaraya Miri sebagai hub perubatan bagi wilayah utara Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Agodagang, ini kerana Hospital Miri merupakan hospital pakar utama yang memenuhi keperluan pesakit di kawasan seperti Limbang, Marudi dan Lawas. Jelas Dato' Aaron Agodagang, penduduk di utara negeri ini memerlukan kepakaran serta kemudahan perubatan yang terdapat di Hospital Miri. Miri Hospital is the major specialist hospital in Northern region, catering for the other hospitals in Limbang, Marudi and as well as Lawas. Right. So Miri is one of the big hospital and the planning is to make Miri the medical hub for Northern region in the many years to come. Dato' Aaron berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan bangunan tambahan Hospital Miri. Dalam pada itu, beliau berpuas hati terhadap perkembangan projek terbabit yang sedang giat dilaksanakan. Projek bernilai RM289 juta ini kelak bakal menempatkan sebanyak 328 katil pesakit selain klinik pakar dan dewan bersalin. Bangunan 7 tingkat ini dijangka siap pada 18 Oktober 2023. Sarawak tegas dengan pendiriannya dalam memperjuangkan hak-hak negeri termasuklah mempertahankan kawasan perairan, hak imigresen dan hak pemilikan tanah demi kepentingan rakyat di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, hasrat kerajaan adalah menyeluruh dan pembangunan yang sama rata untuk rakyat, iaitu membangunkan kawasan pedalaman di negeri ini khasnya. Datuk Patinggi Abang Johari yakin selagi perpaduan rakyat di negeri ini kukuh, maka masa depan Sarawak adalah cerah. Kita bekerjasama dengan rakan-rakan kita dalam gabungan Parti Sarawak TPS untuk meneruskan usaha membangunkan Sarawak yang tercinta dan seterusnya melangkah supaya rakyat Sarawak dapat berdiri sama tinggi dengan orang lain, duduk sama rendah dengan orang lain, dan Sarawak mempunyai maruah yang tinggi dalam Malaysia. Ketua Menteri berucap pada majlis perasmian Konvensyen Khas Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak Zon Utara di Miri. Beliau turut menyeru ahli-ahli PBB supaya terus bekerjasama dalam semangat gabungan Parti Sarawak kerana parti ini merupakan wadah perjuangan mempertahankan rakyat Sarawak. Terdahulu, resolusi Konvensyen Khas PBB Zon Utara telah dibentangkan oleh Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Sejumlah RM50 juta telah diperuntukkan kerajaan negeri menerusi unit hal ehwal agama-agama lain Unifor untuk penambahbaikan dan baik pulih rumah ibadah agama-agama lain di Sarawak. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh, kira-kira RM30 juta telah diagihkan bagi fasa pertama tahun ini. Jelas Datuk Len Talif Saleh, inisiatif ini merupakan keprihatinan kerajaan negeri dalam memenuhi keperluan penduduk berbilang bangsa dan agama di Sarawak sekaligus menyatupadukan masyarakat. Kita akan membuat pembangunan yang banyak lagi supaya keselesaan penganut-penganut agama lain boleh juga dirasai seperti agama Islam. Jadi ini memberi gambaran yang baik kerana kita mempunyai toleransi dari segi agama. Beliau merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang berkata demikian selepas menyerahkan dana RM80,000 kepada Jawatankuasa Gereja Methodis Iban Sare di Serike. Tambah beliau, pelbagai keperluan perlu dilaksanakan di gereja ini, terutamanya tempat beribadah selain laluan keluar masuk yang perlu dibaik pulih. Kita orang berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana telah memperuntukkan sejumlah RM80,000 untuk mereka
kembali menyambung semula projek yang hampir siaplah. Sekarang masih dalam pembinaan, jadi mungkin akhir tahun ni kita boleh menyiapkan projek itu. Apabila siap penambahbaikan ini kelak, ia bakal memuatkan kira-kira 150 penganut yang kini hanya mampu menampung 50 orang sahaja. Sarawak telah meluluskan dana lebih RM34 juta bagi 3 projek bekalan elektrik luar bandar BELB di kawasan Dewan Undangan Negeri Tamin. Menurut Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, 3 projek berkenaan melibatkan kawasan Batang Oyak, Sekuau, Selangau dan Balingian. Jelas Insinyur Christopher, projek ini telah ditawarkan kepada kontraktor pada Mac lalu dan dijangka mengambil masa kira-kira setahun untuk disiapkan. Dan akan dinikmati oleh lebih kurang 60 buah rumah panjang yang selama ini belum ada elektrik, dan akan menikmati lebih kurang 1,000 lebih bilik pintu rumah panjang keseluruhan. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri upacara pecah tanah projek BELB tersebut yang diadakan di Rumah Nuyah Anak Gerunang, Pasir Terabai, Batang Oyak, Selangau. Rumah panjang itu merupakan sebahagian dari lokasi yang akan disambungkan dengan bekalan elektrik dalam projek BELB Selangau. Bagi projek BELB Selangau, ia akan menelan kos lebih 14.73 juta ringgit melibatkan penyambungan bekalan elektrik ke 21 buah rumah panjang. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK disaran supaya membantu menangani sebarang penyebaran berita palsu yang sering tular di media sosial. Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas, Muhammad Razi Sitam berkata, ia sebahagian daripada tanggungjawab JKKK dalam kepolisan komuniti selain perlu menjaga kampung masing-masing dari sebarang ancaman seperti jenayah, dadah dan penyakit berjangkit. Muhammad Razi Sitam berkata, sekiranya berlaku sebarang penyebaran berita palsu, JKKK perlu memperbetulkan keadaan dengan menyampaikan maklumat yang betul kepada masyarakat sekeliling. Ini kerana beliau bimbang penyebaran berita palsu di peringkat kampung akan merosakkan keharmonian masyarakat, terutamanya jika ia melibatkan hal berkaitan keperluan dan pembangunan setempat. Razi berucap pada perasmian bengkel kepolisan komuniti untuk JKKK peringkat daerah kecil Debak di bahagian Betong. Bengkel sehari itu dihadiri kira-kira 100 ketua kaum dengan beberapa taklimat disampaikan oleh beberapa agensi seperti Agensi Antidadah Kebangsaan, Jabatan Kesihatan, Polis Diraja Malaysia dan ceramah dari pejabat daerah Betong. Program Karnival Kerjaya bahagian Bintulu kali ke-7 telah menawarkan 2,688 kekosongan jawatan. Anjuran Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak, karnival kali ini disertai 10 majikan dalam sektor swasta. Pengarah JTK Sarawak, Awang Raduan Awang Omar memaklumkan karnival kali ini membawa 2 konsep temuduga iaitu temuduga secara bersemuka melibatkan 8 majikan dan 2 majikan secara maya menerusi aplikasi Zoom. Program mini karnival Kerjaya Bintulu pada kali ini membawa 2 konsep temuduga iaitu temuduga secara bersemuka yang melibatkan 6 majikan serta konsep temuduga secara visual mengguna pakai aplikasi Zoom yang melibatkan 4 majikan. Penggunaan aplikasi Zoom ini memerlukan pencari kerja di temuduga oleh majikan melalui panggilan video lah. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan sijil pada karnival tersebut di Bintulu. Karnival ini tidak hanya melibatkan majikan di Sarawak sahaja, malah juga terdapat penyertaan dari Semenanjung. Sarawak kekal merekodkan sifar kes positif COVID-19 semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan ini menjadikan jumlah kes positif kekal sebanyak 699 kes.
JPBN juga memberitahu kluster alam di Bintulu masih aktif dengan 8 kes. Juga dilaporkan tiada kes baharu pulih menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih kekal seramai 668 orang. Manakala seramai 12 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital melibatkan 7 kes sedang dirawat di Hospital Bintulu, 4 kes di Hospital Umum Sarawak dan seorang di Hospital Miri. Sementara itu, seramai 20 pesakit dalam siasatan baharu dilaporkan dan 4 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Polis juga telah mengeluarkan 3 notis kompaun kerana tidak mematuhi garis panduan melibatkan masing-masing satu di Serian, Betong dan Sarike. 8 kru kapal kargo berdepan detik cemas apabila kapal yang dinaiki hampir karam akibat dilanda ribut pada jarak 17 batu nautika daripada Pelabuhan Bintulu semalam. Pemangku pengarah Zon Maritim Bintulu, Komander Maritim FND Muhammad Fadil berkata, operasi mencari dan menyelamat SAR diaktifkan sejurus menerima panggilan kira-kira pukul 9.50 pagi. 2 aset laut maritim iaitu kapal maritim Jepak dan bot kilat 33 telah diatur gerak melaksanakan operasi SAR. Kira-kira pukul 11 pagi, kesemua 8 kru berjaya diselamatkan dengan bantuan sebuah bot nelayan tempatan yang berhampiran dengan lokasi kejadian. Kesemua kru berumur lingkungan 20 hingga 71 tahun, warga negara asing ini tidak mengalami sebarang kecederaan. Siasatan awal, kesemua mereka berjaya menyelamatkan diri menggunakan rakit keselamatan setelah menyedari kapal kargo terbabit hampir tenggelam. Kesemua kru terlibat dirujuk ke pusat kesihatan bagi menjalani pemeriksaan COVID-19. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Jangan lupa saksikan program Temu Minda edisi khas sambutan Hari Malaysia Bumi Kenyalang yang akan menampilkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah bersama pakar sejarah Sarawak Datuk Dr. Sanib Said secara langsung dari Auditorium Piramli RTM Kuching esok pukul 9 malam di TV1. Dan dengan itu, saya Muhammad Aziz Rahim. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.